Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Tahir. Saya menjadi moderator untuk assignment ini. Pada malam ini saya akan membahaskan tentang isu COVID-19 yang memberi impak kepada pembangunan negara. Dalam isu ini kita dapat melihat berbagai impak yang telah memberi pada manusia maupun kepada negara. Pertama sekali yang dapat kita lihat yaitu kes kematian. Kes kematian ini banyak memberi jumlah yang banyak ataupun ramai kepada dunia. Hal ini akan diperkatakan oleh sahabat-sahabat saya tentang kesan impak negatif, yaitu positif maupun negatif yang telah memberi kepada negara. Terima kasih kepada moderator kita, Iskandar. Saya akan mengulas lebih lanjut tentang ekonomi semasa pandemik COVID-19, iaitu pengajaran yang kita dapat. Setiap negara memerlukan ekonomi yang kukuh untuk membangunkan sesebuah bandar. Jadi, penularan wabak COVID-19 yang menggempakan seluruh dunia baru-baru ini telah banyak memberi kesan, termasuklah negara mula mengalami penyusutan secara mendadak sekaligus menjejaskan aktiviti pembangunan di sesebuah bandar. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab iaitu pihak kerajaan seharusnya mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku. Strategi atau taklah sama berulang kembali. Di kawasan bandar terpaksa ditutup oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengekang daripada penularan wabak ini. Perkara ini telah memperlahankan pembangunan bandar berikutan berlakunya penurunan kuasa beli di kawasan bandar yang sebelumnya turut disumbangkan oleh pekerja yang berkhidmat di kilang-kilang tersebut. Hal ini kita dapat lihat kerana semasa awal-awal pengumuman PKP oleh Perdana Menteri, ramai yang terus balik ke kampung dan menyebabkan kilang-kilang mula mengambil keputusan untuk menutup. Pengajaran yang dapat diambil sekiranya penutupan kilang-kilang tersebut dengan memberi kebenaran kepada pihak kilang terus menjalankan operasi, khususnya kilang itu sendiri yang menjadi pengeluar bagi bekalan makanan serta bekalan keperluan kepada masyarakat dengan mengikut standard operation prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Seterusnya, untuk meningkatkan pembangunan sesebuah bandar ini, sektor ekonomi harus berkembang. Oleh itu, pihak kerajaan perlulah melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Vietnam dan Indonesia bagi mengurangkan kebergantungan kita kepada import dan ekspor dari China yang menjadi punca penyebaran wabak COVID-19.
Oleh itu, pengajaran yang dapat daripada kerjasama ekonomi ini ialah masyarakat harus memainkan peranan mereka dengan menggunakan teknologi terkini seperti penggunaan e-dagang untuk mereka memperoleh pendapatan sampingan dengan jual beli di atas talian. Okey, untuk itu dulu dari saya untuk penjelasan pengajaran daripada sektor ekonomi. Seterusnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Zarul. Oke, seterusnya kita beri kepada Keri Amar. Apa itu impact pada negara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat handal saya, kepada moderator. Okay, mengenai tajuk yang kita perbincangkan pada hari ini mengenai COVID-19, apa pengajaran yang boleh diambil dalam pembangunan bandar. Okay, bagi saya akan kupaskan mengenai suasana tentu banyak berubah, malah kita perlu menerima hakikat bahawa sebuah norma baru perlu kita tangani dengan persediaan yang rapi. Okay, pendidikan tinggi adalah antara sektor yang menerima kesan signifikan daripada pandemik COVID-19. Okay, saya akan tekankan 4 aspek utama, iaitu governance dan sistem pengurusan IPT, pengajaran dan pembelajaran, ketiga peraturan seiring dengan impak COVID-19. Okay, hal ini diperbincang secara panjang lebar dan kritikal dalam satu wacana khas yang saya dengarkan yang bertajuk Pendidikan Tinggi di Malaysia pasca COVID-19, perubahan atau kesinambungan, yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia UPM dan Pertubuhan Pembangunan Pendidikan dan Dasar Pendidikan Tinggi di Malaysia. Wacana ini telah mengetengahkan pandangan pemimpin daripada pelbagai universiti awam. Contohnya daripada profesor-profesor daripada UMK, UPM dan sebagainya. Okey. Banyak pihak bertanya apakah governance dan sistem pengurusan IPT kita boleh menampung perubahan kesan pandemik COVID-19 ini. Kita akui IPT kita pernah berhadapan dengan situasi bencana alam seperti banjir dan jerebu sebelum ini. Akan tetapi pandemik COVID-19 ini jauh berbeza. Tidak pernah berlaku dalam sejarah kuliah terpaksa ditangguhkan dalam tempoh yang agak lama manakala pensyarah dan staf universiti diminta untuk bekerja daripada rumah. Panel berpandangan governance dan sistem pengurusan IPT sedia ada sebenarnya masih dapat menampung perubahan kesan pandemik dengan baik yang berbeza sahaja bagi menangani perubahan yang berlaku. Sebagai contoh, memupuk budaya kerja yang fleksibel, berfikir di luar kelaziman selain memberi tumpuan kepada pengurusan risiko dan perancangan senario bagi meminimalisir boleh menggantikan cara bekerja secara konvensional, terutama melibatkan perjalanan selepas ini. Perkembangan ini sudah tentu banyak menjimatkan kos operasi universiti dengan budaya kerja baharu tanpa banyak pergerakan fizikal, betul? Okey, bekerja atas talian bermakna kita tidak lagi memerlukan ruang bekerja fizikal yang maksimum. Justru keperluan kampus yang besar mungkin tidak lagi relevan pasca COVID-19. Okey, dasar atau polisi bekerja daripada rumah, itu sehari dalam tempoh 5 hari bekerja, seminggu pada masa akan datang boleh dicadang. Ini sudah tentu dapat menjayakan waktu bekerja anjal sekaligus menjimatkan kos operasi.
Namun cadangan ini perlu diperhalusi terlebih dahulu dengan kaedah terbaik sebelum boleh menjadi satu dasar atau polisi bekerja. Kita percaya budaya kerja daripada rumah bukan lagi suatu pilihan tetapi kemestian selepas PKP berakhir sepenuhnya kelak. Aspek pengajaran dan pembelajaran menjadi aspek paling terkesan daripada pandemik COVID-19 ni lah. Malah COVID-19 dilihat sebagai ejen transformasi dan pemangkin kepada pelaksanaan pembelajaran secara maya, secara radikal. Penangguhan kuliah tidak sama sekali mengganggu proses pembelajaran kerana pembelajaran bersemuka kini boleh digantikan dengan pembelajaran maya. Sebagai contoh macam diskusi kita pada hari ini dijalankan melalui dalam atas talian. Ada pihak juga meragui keberkesanan pelaksanaan pembelajaran maya. Ini kerana faktor jurang digital. Jurang mereka yang berada di bandar dan luar bandar, kaya dan miskin dan sebagainya. Ada laporan juga mendakwa pembelajaran maya akan meninggalkan jauh masyarakat yang miskin daripada terus menikmati pembelajaran. Namun kita percaya hal ini kita boleh tangani dengan baik melalui pelbagai pilihan pendekatan. Apa yang lebih penting, capaian internet perlu ditambah baik secara berterusan kerana kita tidak mahu melihat apa yang gagal mendapat hak pendidikan hanya kerana masalah akses. Satu perkara penting yang perlu kita insafi dalam situasi COVID-19 adalah kita tidak seharusnya terikat dan taksub dengan peralihan kaedah pembelajaran daripada konvensional kepada maya semata-mata. Hal ini tidak wajar menjadi satu-satunya fokus kita. Sebaliknya, kesan daripada pandemik COVID-19 ini juga memberi peluang kepada kita untuk menilai semula kandungan pendidikan secara keseluruhan. Selain aspek pengajaran dan pembelajaran, pendidikan dan inovasi turut terkesan daripada COVID-19. Aktiviti pendidikan dan inovasi terutama melibatkan sains dan teknologi. Para penyelidik kita tidak bebas ke makmal dan turun ke lapangan. Lantas ada pihak mempersoalkan bagaimana aktiviti penyelidikan ini boleh diteruskan sama seperti pembelajaran maya. Kita masih belum ada jawab. Ada cadangan lah agar satu garis panduan boleh dibangunkan bagi menjayakan pendidikan secara krisis. Satu hal yang menarik minat saya dalam aspek pendidikan dan inovasi suatu krisis adalah fokus hasil penyelidikan dan inovasi yang boleh menangani COVID-19, dalam kata lain menjumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini COVID-19 seharusnya juga menjadi ejen transformasi, iaitu menggerakkan pegangan pendidikan untuk ilmu kepada pendidikan untuk masyarakat. Meskipun menerima hakikat bahawa kajian mengenai perubatan dan kesihatan awam akan lebih mendapat tempat dan mencuri perhatian pemberi dana penyelidikan pasca COVID-19, kajian berbentuk transdisiplin perlu diperkukuh kerana ia boleh memberi hasilan yang lebih menyeluruh dan bermakna. Penawaran geran khas contohnya penyelidikan COVID-19 oleh KPT sebelum ni sewajarnya menghasilkan dapatan pelbagai perspektif yang boleh membantu penggubalan dasar dan polisi baru pada masa akan datang. COVID-19 macam kita tahu telah mengakibatkan agenda pengantarabangsaaan dalam keadaan huru-hara. Ada tulisan juga menyebut agenda ini memerlukan lebih banyak masa sehingga 5 tahun sebelum kembali normal. Naratif pengantarabangsaaan ini selama ni yang meletakkan penjanaan pendapatan sebagai motif utama dilihat tidak mampu lagi bertahan.
Pelajar asing dan mobiliti pelajar yang semakin mengecil mengurangkan kantung universiti itu sendiri. Universiti di luar negara terutamanya menerima kesan daripada situasi COVID-19, lantas mendesak campur tangan kerajaan agar menyuntik bantuan kewangan. Malaysia, negara kita Malaysia juga meletakkan pengantarabangsaaan pelajar sebagai salah satu usaha penjanaan pendapatan dengan kemasukan pelajar asing. Sebelum ni penjanaan pendapatan melalui agenda ini tersenarai dalam bidang ekonomi utama negara atau NKEA. Justru impak COVID-19 mendesak kita menilai semula naratif pengantarabangsaan ini. Apakah naratif dia ada masih relevan atau kita perlu mencari naratif baru yang lebih bermakna dan lestari. Panel melihat naratif pengantarabangsaaan perlu disemak semula dan beri fokus baharu seperti perkongsian ilmu secara global dan komitmen menjayakan pelaksanaan matlamat pembangunan mampan dan SDGs. Apa yang jelas, naratif pengantarabangsaaan sebagai satu komoditi tidak lagi lestari lah. Okay, so tidak dinafikan pendidikan tinggi di Malaysia pasca COVID-19 terdedah kepada dua situasi utama. Pertama, universiti semakin intim dengan teknologi dan pada masa yang sama, universiti semakin mengenal erti kemanusiaan. Keseimbangan teknologi dan kemanusiaan sangat penting pada waktu ni lah. Lebih kritikal, norma baharu yang seringkali diwar-warkan mestilah dipasakkan dengan pemikiran dan sikap yang betul. Kita khawatir tanpa pemikiran dan sikap yang betul, kita hanya mengalami keterujaan yang sama sebelum ini. Secara kesimpulannya, sepanjang situasi COVID-19, universiti kita telah cakna dan banyak belajar untuk berubah dan mengenal hakikat penubuhan untuk terus berkesinambungan. Perubahan dalam kesinambungan ini akan membentuk bagaimana rupa baharu pendidikan tinggi negara. So, sekian sahaja pendapat saya mengenai 4 teras utama yang saya tekankan pada sebentar tadi dalam sektor pendidikan secara amnya dan khususnya dalam Kementerian Pendidikan Tinggi untuk dalam situasi pandemik COVID-19 pada tahun ini. Okey, saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih atas maklumat serta isu yang anda tangkan. Okay, seterusnya kita balik kepada sahabat saya yang terakhir iaitu Dafrul Amir. Mari kita lihat apa isu yang dia akan perkatakan.
Oke, terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang telah mengupas isu COVID-19. Oke, secara kesimpulannya, saya rasa COVID-19 ini banyak memberi impak yang positif dan negatif. Tapi banyak isu yang diperkatakan di sini yang banyak memberi impak kepada negatif lah. Macam seperti sahabat saya itu Zarul bincangkan bahwa ia memberi impak pada sektor ekonomi. Banyak-banyak kilang telah tutup ataupun terpaksa tutup kerana kerugian besar. Bagi Amar pula, dia mengupas tentang pendidikan tinggi, UU ataupun sekolah banyak terpaksa tutup ataupun belajar daripada rumah. Dan Amir pula mengupas tentang pengangkutan. Seperti Asia dia telah terpaksa tutup atas takut perkara ini menjadi besar. Oleh itu, sekian dan terima kasih atas segala isu. Maafkan kalau ada kekurangan. Tutup di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih.